warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Musnin serta rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Hari ini, saya Cik Satisha Nadira binti Muhammad Chahari, pemegang kad matriks PC 221602774 akan membentangkan mengenai hasil karya yang telah saya hasilkan di dalam penilaian berterusan melalui subjek, konsep dan konteks dalam lukisan. Seperti yang terpapar pada skrin adalah hasil karya saya yang bertajuk Identity. Dalam hasil karya ini, saya telah menggunakan media kering iaitu oil pastel dan juga marker pen. Dan saya juga telah menggunakan teknik kering atas kering bagi penghasilan hasil karya saya. Kemudian, dalam hasil karya ini juga terdapat prinsip penegasan, kontra dan juga imbangan. Bagi prinsip penegasan, boleh dilihat melalui unsur garisan organik yang terdapat pada subjek utama di dalam hasil karya saya, iaitu gabungan di antara bulu pelepah dan juga daun. Kemudian, bagi prinsip kontra, boleh dilihat melalui warna sejuk dan juga warna panas yang terdapat dalam hasil karya ini, iaitu bagi warna sejuk, saya telah menggunakannya pada bahagian latar belakang, iaitu warna hitam, biru tua dan juga biru muda. Kemudian, bagi warna panas, saya telah letakkan di dalam subjek utama saya, iaitu warna hijau, kuning, jingga dan juga merah. Kemudian, bagi prinsip imbangan, dapat dilihat di antara bahagian kiri dan juga kanan pada hasil karya saya, iaitu di mana kedua-dua belanya adalah seimbang, tiada yang besar maupun kecil, kerana saya menggunakan saiz serta jarak yang sama di antara kedua-duanya yang menghasilkan garisan simetri dan juga seimbang di antara kedua-dua belah bagi hasil karya saya. Kemudian, kita beralih kepada maksud tersirat yang terdapat di dalam hasil karya ini, iaitu subjek utama pada hasil karya saya merupakan pelepah ataupun daun daripada rain tree ataupun pokok hujan. Mengapa saya memilih rain tree adalah disebabkan ketika saya sedang menghasilkan 6 landscape yang perlu digunakan untuk menghasilkan karya ini, saya sedar bahawa hampir 70% ataupun 4 daripada 6 landscape yang telah saya hasilkan merupakan landscape ataupun pemandangan yang terdapat dalam UMS. Dan setiap landscape yang saya telah hasilkan mempunyai spesies pokok ataupun sejenis pokok yang sama, iaitu rain tree, yang melambangkan bahawa UMS mempunyai pokok rain tree di setiap kawasan dan juga sepanjang jalan yang terdapat dalam UMS. Oleh itu, dia mampu melambangkan identiti UMS tersendiri, iaitu mempunyai rain tree ataupun pokok hujan di setiap jalannya. Oleh itu, saya mengambil inisiatif untuk menggunakan pelepah daun yang terdapat pada rain tree untuk dijadikan subjek utama saya. Kemudian, pada corak yang terdapat pada setiap pelepah pada subjek utama saya, corak-corak yang telah saya ambil yang terdapat pada motif-motif yang telah saya hasilkan melalui landscape yang telah saya lakukan. Namun, walaupun corak-corak di atas pelepah ini kelihatan sama, tetapi mereka jauh berbeza. Di setiap pelepah mempunyai corak yang berbeza, mempunyai bentuk serta saiz garisan yang berbeza, yang menunjukkan bahawa setiap orang, walaupun mereka sama dengan yang lain, mereka tetap mempunyai identiti sendiri serta mempunyai perwatakan yang tersendiri. Kerana walaupun mereka kelihatan sama, mereka tetap mereka dan mereka tetap mempunyai identiti sendiri yang tidak sama dan berbeza dengan orang lain. Kemudian, kita beralih pula kepada warna yang terdapat pada pelepah, iaitu hijau, kuning, jingga dan merah, iaitu warna-warni. Mengapa saya menggunakan warna-warni pada setiap pelepah? Ini melambangkan perwatakan pada setiap diri seseorang. Perwatakan yang berlainan merupakan identiti bagi seseorang. Namun, bagaimana pula untuk orang yang mempunyai perwatakan yang berbeza-beza pada setiap masa? Warna-warna itu mewakili perwatakan setiap orang. Sebagaimana hijau merupakan perwatakan mereka ketika mereka sedang dalam mood baik dan merah pada ketika mereka sedang berada dalam mood jahat.
ataupun mood tidak baik ataupun kurang baik. Oleh itu, saya telah mengambil inisiatif untuk menggabungkan warna-warni ini sebagai watak perwatakan yang ada pada seseorang. Walaupun warna-warni ini dapat pada setiap pelepah daun dan juga sama pada setiap pelepah daun melambangkan watak-watak seseorang, namun mereka tetap ada identiti mereka tersendiri, iaitu corak hitam yang telah saya ukir ataupun telah saya buat di setiap pelepah yang merupakan berlainan serta berbeza di antara satu sama lain. Oleh itu, dapat disimpulkan melalui hasil karya ini, walaupun seseorang itu mempunyai sikap yang sama, perwatakan yang sama, rupa paras yang sama maupun tinggi badan yang sama, mereka tetap mempunyai identiti mereka tersendiri yang melambangkan siapa mereka dan diri mereka tersendiri. Oleh itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Musnin selaku pensyarah bagi subjek CV 10803 konsep dan konteks dalam lukisan bagi semester 2 tahun 2022 dan 2023. Nama saya Arlina Binti Habibun, memegang nombor metrik BC 22160-136. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini adalah hasil karya akhir saya yang telah saya hasilkan daripada beberapa motif, dan motif tersebut telah saya ubah kepada satu komposisi, dan komposisi itu saya ambil menjadikan ia sebagai karya akhir saya lah. Okey, tajuk karya ini adalah The Color of Bajau Sama. Kenapa saya memilih tajuk ini adalah saya sendiri berbangsa Bajau Sama dan berasal daripada Kota Belud, Sabah. Dan kalau kamu tahu, Bajau Sama ini adalah berasal daripada Kota Belud, Sabah. Okey, tambahan lagi saya ingin memberikan pengetahuan kepada semua orang yang tidak mengenali kaum ini dengan lebih mendalam. Alright, baiklah, seperti yang kita lihat di karya ini, terdapat beberapa unsur seni yang saya gunakan. Antaranya adalah garisan, bentuk, warna, dan banyak lagi lah sebenarnya. Cuma yang 3 tu ya adalah yang dominan saya gunakan. Okey, kita beralih pada garisan. Garisan yang kita lihat di sini adalah antaranya garisan segitiga, bulatan, garis lurus, dan garis melengkung. Okey, melalui garisan-garisan ini, corak-corak yang terhasil adalah corak-corak yang sering kita lihat atau dapati di kebanyakan barangan atau pakaian suku kaum Bajau Sama sendiri. Contohnya bulatan yang terdapat di lingkaran hijau itu saya andaikan sebagai butang-butang baju yang kita dapat lihat di baju tradisi suku kaum Bajau Sama. Alright, selain itu, kalau kamu lihat di tengah-tengah karya itu adalah subjek dominan atau penegasan, iaitu saya lambangkan sebagai seekor kuda. Okey, kenapa kuda? Sebab orang Bajau ni dia terkenal sebagai seorang penunggang kuda yang hebat. Mereka dipanggil sebagai koboi timur sebab pada zaman perang dahululah, dan mereka mahir dan tangkas cekap dalam menunggang kuda, dan disebabkan itu saya memilih kuda sebagai subjek dominan untuk karya inilah. Okey, seterusnya dari segi penggunaan warna, kebanyakan yang saya gunakan adalah warna-warna panas. Warna-warna panas tersebut adalah kuning, oranye, hijau, merah. Dan kalau kita lihat di situ saya lebih menggunakan kuning. Kenapa kuning? Sebab bagi masyarakat Bajau, suatu ketika dulu kuning ini hanya dipakai oleh golongan-golongan atasan sahaja, dan kuning ini bagi mereka adalah melambangkan kemegahan. So sesiapa yang memakai warna kuning ini akan dipandang tinggi dan megah. Alright, dan kalau kita lihat juga di situ saya memilih hitam. Kenapa saya memilih hitam? Adalah untuk memberikan kontra kepada karya ini.
Dan tambahan lagi, warna hitam ini adalah warna asli bagi suku kaum Bajau suatu ketika dahulu, kerana pada zaman itu mereka belum mahir menggunakan warna lain selain warna hitam di dalam kain mereka. Alright. Bagi warna merah, oranye dan hijau itu saya simbolikkan terhadap peredaran zaman, kerana semakin beredar zaman, kita dapat lihat mereka semakin pandai menggunakan warna. Dan kalau kita lihat pun baju mereka sekarang ada yang corak oranye, merah, hijau, dan disebabkan itu saya memilih warna tersebut lah. Alright. Dan yang terakhir adalah prinsip rekaan. Prinsip rekaan yang kita lihat adalah imbangan, iaitu imbangan yang tidak simetri lah, di sudut atas kiri dan di bawah sudut kanan. Ini adalah kerana untuk menimbulkan keaslian bajau sama tersebut dari segi corak atau pattern yang sering mereka gunakan. Dan terdapat juga kontra di situ, kalau kamu dapat lihat yang warna merah dan hitam serta kuning dan oranye di sudut-sudut tersebutlah membawa keunikan di dalam suku kaum Bajau Sama tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pencara, Dr. Musnin, pencara kami, dan juga rakan-rakan seperjuangan. Saya Nur Hudaya binti Yasman, memegang nombor metrik BC 22160-164, merupakan pelajar tahun 1 Teknologi Seni Visual. Saya ingin membentangkan karya saya yang bertajuk The Beauty of Pattern atau Keindahan Corak. Dalam karya saya ini, saya telah menggunakan beberapa elemen seni seperti unsur seni, yaitu garisan, warna, rupa bentuk, dan ruang. Manakala bagi prinsip rekaan, saya telah menggunakan unsur-unsur seperti kontra, imbangan, yaitu imbangan tidak simetri, irama dan pergerakan, serta kepelbagaian. Bagi unsur seni garisan, saya banyak menggunakan garisan dan telah mencampurkan jenis-jenis garisan tersebut dalam karya saya bagi menghasilkan corak-corak tersebut, di mana corak-corak tersebut terhasil menjadi sebuah rupa dan bentuk geometri, kaligraf, dan motif. Contohnya garisan bulatan, garisan beralur, berpusar, dan sebagainya. Melalui garisan itu, maka terhasillah sebuah rupa bentuk, dan dari rupa bentuk itu menghasilkan ruang yang mana boleh dilihat melalui corak-corak tersebut. Terdapat ruang untuk menekankan lagi bentuk corak tersebut agar terlihat jelas oleh audiens. Bagi pemilihan warna pula, saya telah memilih beberapa warna, yaitu warna asas, sekunder, dan juga warna titel. Contohnya warna kuning, biru, merah, oranye, dan warna-warna lain lagi. Mengapa saya memilih warna ini adalah kerana saya mahu menarik pandangan audiens terhadap karya saya dengan penggunaan warna yang saya pilih, di samping menghadirkan sebuah perasaan estetika kerana kedudukan warna diletakkan bersebelahan dengan corak tersebut. Mengapa corak tersebut tidak diwarnakan adalah kerana pengkarya mahu mengekalkan nilai tulen atau asli corak tersebut agar tidak terlalu dominan dengan warna yang lain. Prinsip rekaan yang digunakan dalam karya ini pula iaitu kontra. Kontra yang dapat dilihat adalah dari segi penggunaan warna, yang mana pelbagai warna yang berbeza digunakan. Hal ini adalah kerana pengkarya mahu menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan audiens, serta menghadirkan pergerakan apabila audiens melihat karya tersebut.
Seterusnya, prinsip rekaan imbangan. Saya memilih prinsip rekaan imbangan tetapi tidak simetri kerana karya saya, unsur seninya tidak sama pada kedua-dua bahagian tetapi ada ciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan, contohnya yang boleh dilihat pada bahagian tengah corak zigzag. Yang seterusnya, irama dan pergerakan juga saya telah gunakan dalam karya saya, contohnya pada corak-corak tersebut. Hal ini kerana pengkarya mahu mewujudkan kesan realistik atau lebih hidup apabila audiens melihat karya ini. Kepelbagaian juga wujud dalam karya ini apabila pengkarya menggunakan pelbagai gaya, nilai dan idea dalam karya tersebut seperti warna yang berbeza dan corak-corak yang berbeza. Pengkarya mahu karyanya mempunyai pelbagai gaya, variasi serta daya tarikan terhadap audiens yang melihat karya ini. Baiklah, antara isi tersirat di sebalik karya ini yang telah dihasilkan oleh saya adalah saya menghasilkan karya ini dengan melukis corak-corak yang bermotifkan seni bina Islam. Jika diperhatikan, kebanyakan corak-corak yang saya hasilkan adalah motif-motif yang ada pada seni bina Islam dan kebanyakannya digunakan pada masjid-masjid, hiasan pada Al-Quran, dan yang paling ketara sekali adalah ianya boleh dilihat di rumah-rumah masyarakat Arab. Kebanyakan mereka menggunakan seni bina ini sebagai hiasan rumah mereka sekaligus mengangkat nilai seni dalam Islam itu sendiri. Saya mahu menunjukkan bahawa di dalam Islam juga mempunyai seninya tersendiri tetapi masih mematuhinya dan juga mengikut syariat Islam. Sebagai seorang Muslim dan mengambil serta belajar tentang seni, saya mahu memperluaskan dan memperkasakan lagi seni dalam Islam agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat melalui daya tarikan seni bina Islam itu tersendiri. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhsin dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Amira Syuhada binti Amir Hamzah yang memegang nombor metrik VC22110052. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai karya akhir saya yang telah saya hasilkan dan saya telah memberinya tajuk Freedom. Berdasarkan karya ini, saya mengambil beberapa motif daripada beberapa lakaran landscape saya. Karya ini saya hasilkan adalah dengan menggunakan media pensil warna dan juga pen teknikal. Terdapat beberapa unsur seni dan juga prinsip rekaan dalam karya yang telah saya hasilkan. Antara unsur seni yang telah saya aplikasikan dalam karya saya ini adalah garisan, rupa dan juga warna. Garisan yang ada dalam karya saya adalah garisan lurus ataupun dapat dilihat lebih terang lagi iaitu garisan memancar. Dapat dilihat dalam karya ini pada bahagian kiri terdapat satu garisan memancar yang dihasilkan dengan menggunakan pen teknikal. Selain itu, terdapat juga rupa dalam karya saya di mana ia adalah rupa bentuk geometri. Bentuk geometri ini saya aplikasikan pada batang pokok seperti yang terdapat dalam karya ini. Selain itu, pada penggunaan warna pula, saya menggunakan warna sejuk dan juga warna panas, iaitu warna coklat, hijau terang, hijau gelap, kuning, hitam dan juga kelabu. Manakala prinsip rekaan yang terdapat dalam karya saya ini adalah keharmonian dan juga keseimbangan. Keharmonian terdapat dalam karya saya ini adalah disebabkan percampuran antara warna sejuk dan juga warna panas. Manakala pada keseimbangan pula, karya ini adalah imbangan simetri di mana terdapat objek pada kedua-dua bahagian. Objek pada sebelah kanan dalam karya saya ini adalah batu. Batu ini terdapat dalam lakaran motif saya dan telah diolah semula bentuk batu tersebut sehingga ia terjadi kepada pelbagai bentuk. Bentuk yang paling ketara adalah bentuk segitiga seperti mana yang dapat kita lihat dalam karya saya ini. Kedudukan batu yang berjarak-jarak menunjukkan kebebasan. Seterusnya, ia merupakan salah satu mesej yang ingin saya sampaikan dalam karya ini, iaitu manusia bebas untuk berada di mana-mana tempat sahaja dan tidak terhad kepada satu posisi. Manakala batang pokok pula, saya olah menjadi bentuk geometri ini kerana ia terdapat dalam motif yang telah saya buat.
Saya mengolahnya kepada bentuk geometri adalah untuk membuat kelainan dan menjadikan ia lebih menarik. Manakala susunan daun yang berselerak di atas batang pokok tersebut adalah melambangkan kebebasan, yang mana ia bersesuaian dengan tajuk karya saya dan mesej yang ingin saya sampaikan, iaitu kebebasan manusia. Sekian, itu sahaja untuk karya akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan karya saya yang bertajuk Kemusnahan Alam Sekitar. Saya menghasilkan karya saya menggunakan media cat akrilik serta teknik basah atas kering. Dalam karya ini, saya menggabungkan beberapa motif daripada lakaran landscape yang telah saya hasilkan, iaitu laut, ranting kayu dan daun. Terdapat beberapa unsur seni dan prinsip rekaan dalam karya yang telah saya hasilkan. Antara unsur seni yang terdapat dalam karya saya ialah garisan beralun, garisan melengkung, berbulu dan garisan tebal dan nipis. Selain itu, warna yang terdapat dalam karya saya adalah warna merah, jingga, hijau, biru, putih, kuning dan hitam. Manakala prinsip rekaan yang terdapat dalam karya saya adalah keseimbangan dan keharmonian. Seterusnya, saya akan menerangkan makna yang terdapat dalam karya yang saya hasilkan. Dalam karya ini, saya menggambarkan kemusnahan alam yang disebabkan oleh aktiviti pembakaran terbuka, di mana saya mengaplikasikan motif daun dan ranting kayu sebagai objek yang terletak di tengah-tengah karya saya. Dengan gabungan warna merah, jingga dan hitam, ia membawa maksud kawasan atau persekitaran hutan yang sudah terbakar. Tambahan pula, objek yang berada di sebelah kiri dan kanan karya ini, saya aplikasikan daripada bentuk daun yang berwarna hijau, serta garisan beralun dengan berlatar warnakan biru. Ini adalah gambaran air. Gabungan kesemua unsur seni ini, ia membawa maksud alam sekitar yang semakin terancam, serta ia dapat menjejaskan hidupan liar di hutan. Kesimpulannya, tujuan saya menghasilkan karya ini adalah untuk memberi kesedaran kepada audien ataupun umumnya masyarakat bahawa alam sekitar kita semakin terancam. Hal ini disebabkan oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia menyebabkan ia semakin musnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Musnin selaku pensyarah bagi subjek CV kod 10803 konsep dan konteks dalam lukisan serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Devina Rachel Didil memegang kad matriks BC 2216038 ingin membentangkan hasil karya akhir yang telah saya buat di atas kertas lukisan berukuran A3. Saya menekankan subjek flora sebagai tema utama pada karya ini karena ia berkait rapat dengan alam yang berada di sekeliling kita dan juga masyarakat. Seperti mana yang kamu lihat dalam paparan video ini, gambar yang terdapat dalam video ini adalah saya dan juga hasil karya saya. Saya menghasilkan karya ini dengan menggunakan pelbagai media campuran yaitu pensil warna, pen dakwat dan juga warna poster. Manakala teknik yang saya aplikasikan dalam penghasilan karya ini adalah teknik kering atas kering. Saya mengaplikasikan pelbagai unsur seni seperti penggunaan garisan, warna, jalinan dan juga bentuk. Saya telah mengaplikasikan garisan yang dominan pada karya saya ini yang mana setiap garisan yang bercantum membahagikan karya saya ini kepada beberapa bahagian.
Dari segi jalinan pula, seperti mana yang kamu lihat, jalinan yang terdapat pada karya ini adalah jalinan tampak kerana saya sebagai pengkarya tidak menggunakan media ataupun teknik sapuan tebal pada karya saya ini. Pengaplikasian unsur seni iaitu bentuk pada karya ini dapat dilihat iaitu bentuk geometri dan juga bentuk organik. Bentuk geometri dapat dilihat di bahagian sudut kanan bawah karya saya dan bentuk organik pula seperti mana yang kamu lihat terdapat pada bahagian daun hasil daripada gabungan motif yang saya perolehi daripada lukisan fokus landscape yang saya hasilkan sebelum ini. Dari segi warna pula, setiap bahagian dalam keseluruhan karya saya ini saya gabungkan warna hitam, warna panas dan juga warna sejuk. Saya menggunakan warna panas yaitu warna merah pada bahagian kanan karya ini kerana ia berkait rapat dengan kawasan alam yang sedang terancam oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Manakala di bahagian kiri karya ini, saya mengaplikasikan warna hitam kerana sudah terang lagi bersuluh bahawa ia berkait rapat dengan kawasan alam yang telah rakus diambil oleh manusia disebabkan oleh perbuatan mereka yang tidak bertanggungjawab. Bagi warna sejuk pula, seperti mana yang kamu lihat, ia terdapat di bahagian daun-daun pada karya ini. Saya juga mengaplikasikan warna emas pada bahagian daun karya saya ini dengan menggunakan media pen dakwat kerana ia berkait rapat dengan diri saya semasa saya menghasilkan karya ini. Dalam konteks pelajar, sebagai seorang pelajar, kita perlu mengatur masa kerana masa itu emas. Beralih kepada prinsip rekaan yang saya aplikasikan dalam karya ini adalah yang pertama, imbangan. Garisan yang dicantumkan di setiap bahagian ini mewujudkan keseimbangan dalam karya saya. Namun demikian, disebabkan kesilapan saya mengaplikasikan warna hitam pada bahagian sudut kanan atas karya ini menjadikan karya saya kelihatan tidak seimbang. Selain itu, garisan yang bercantum dan tidak bercantum antara satu sama lain serta garisan yang terdapat pada subjek flora ini menunjukkan adanya pergerakan pada karya saya. Tambahan lagi, tema flora yang saya hasilkan ini menunjukkan adanya kesatuan pada karya saya. Kepelbagaian juga wujud pada karya ini kerana saya telah berjaya mengaplikasikan pelbagai bentuk garisan dan juga bentuk organik yang terdapat pada karya saya. Warna hitam, warna panas dan juga warna sejuk yang terdapat pada karya ini menunjukkan wujudnya kontra dari segi warna yang saya aplikasikan. Garisan bulat-bulat ini pula menjadikan karya saya kelihatan lebih harmoni kerana wujudnya pengulangan yang terdapat di bahagian sudut kiri bawah dan sudut kanan atas karya saya ini. Tujuan saya meletakkan garisan bulat-bulat itu kerana ia menunjukkan oksigen yang dilepaskan oleh alam yang berada di sekeliling kita. Bukan itu sahaja, bentuk abstrak yang saya hasilkan ini menunjukkan wujudnya harmoni hasil daripada pengulangan yang saya lakukan. Beralih kepada makna tersurat dan juga makna tersirat yang terdapat pada karya ini, seperti mana yang kamu lihat, makna tersurat yang terdapat pada karya ini adalah keindahan subjek utama yaitu flora yang dihasilkan menggunakan pelbagai media campuran iaitu pensil warna, pen dakwat dan juga warna poster. Manakala makna tersirat yang terdapat pada hasil karya akhir saya ini adalah kita sebagai manusia, kita harus menjaga aset alam yang memberikan kita oksigen segar untuk hidup dalam keadaan yang harmoni. Di sini saya dapat simpulkan bahawa manusia tidak boleh rakus akan alam untuk kepentingan sendiri, melainkan itu untuk kepentingan bersama kerana ia akan mengancam manusia di masa akan datang sekiranya masalah alam ini tidak dapat dibendung dengan baik. Oleh itu, saya memberikan tajuk karya akhir saya ini sebagai Humans and Nature kerana ia berkaitan dengan perbuatan manusia terhadap alam sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Siti Hazaratul Syafiqah binti Dama, nombor kad matriks BC22110043. Okay, pada hari ini saya akan terangkan mengenai karya yang telah saya hasilkan yang telah diberi tajuk iaitu Heaven. Berdasarkan karya ini, saya telah mengambil beberapa motif daripada beberapa lakaran landscape yang saya telah hasilkan. Karya ini saya hasilkan adalah dengan menggunakan media marker pen dan pensel. Terdapat beberapa unsur seni dan juga prinsip rekaan dalam karya yang telah saya hasilkan. Antara unsur seni yang telah saya aplikasikan dalam karya saya ialah garisan, rupa dan juga warna. Garisan yang ada dalam karya saya adalah garisan lurus, garisan beralun dan garisan separah bulatan. Okey, dalam karya saya juga pada bahagian kiri kita dapat lihat beberapa garisan yang separah beralun yang dihasilkan secara berulang kali untuk menghasilkan rupa. Selain itu, pada penggunaan warna pula, saya menggunakan warna sejuk dan warna panas, iaitu warna hitam, warna kuning, warna biru, warna merah, warna pink dan juga warna hijau. Prinsip rekaan yang terkandung dalam karya saya ialah keharmonian dan juga keseimbangan. Keharmonian terdapat dalam karya saya ini adalah disebabkan percampuran warna sejuk dan juga warna panas. Manakala pada keseimbangan pula, karya ini adalah imbangan simetri di mana terdapat objek pada kedua-dua sudut. Objek pada sebelah kanan dan sebelah kiri pada sudut dalam karya saya adalah haluan jalan. Haluan jalan ini terdapat dalam lakaran motif saya dan telah diolah semula bentuk separah bulatan tersebut sehingga ia menjadi kepada pelbagai bentuk yang berulang. Bentuk yang paling ketara dalam karya tersebut adalah bentuk separah bulat. Tajuk Heaven wujud adalah disebabkan haluan arah yang dihiasi dengan pemandangan semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang berkeliaran di persekitaran tersebut. Seterusnya, ia merupakan salah satu mesej yang ingin saya sampaikan dalam karya ini iaitu manusia bebas untuk berada di mana-mana tempat sahaja dan tidak terhad kepada satu posisi sahaja. Corak bunga saya berinspirasi berdasarkan pokok cherry blossom, iaitu pokok sakura. Kenapa saya memilih corak pokok sakura? Kerana pokok sakura adalah salah satu pokok kegemaran saya kerana ia melambangkan keceriaan dan dapat menambahkan lagi suasana menjadi lebih harmoni, lebih estetik kerana warna dan corak bunga tersebut. Saya mengolah berbagai bentuk adalah untuk membuat kelainan dan menjadikan ia lebih menarik. Manakala susunan daun yang berselera di atas permukaan tersebut adalah melambangkan kebebasan yang mana ia bersesuaian dengan tajuk karya saya iaitu Heaven. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.